Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Currents View MY. Apa kabar semua rakyat Sabah dan juga seluruh Malaysia? Hari ini isu yang akan kita bincang ataupun ulaskan adalah satu topik yang penuh bersejarah, perjuangan dan juga kontroversi. Kita ingin ulaskan Parti Bersatu Sabah ataupun dikenali sebagai PBS. Baru-baru ini PBS menyambung ulang tahun ke-40 mereka dengan penuh kebanggaan. 4 dekad dalam politik bukanlah sesuatu yang mudah. Lebih-lebih lagi di dalam lanskap politik Sabah yang penuh dengan cabaran, pergolakan, dan permainan politik yang sukar diramal. Tetapi walau bagaimanapun, adakah PBS ini masih lagi relevan? Apakah mereka benar-benar memperjuangkan hak rakyat Sabah atau sekadar meneruskan legasi tanpa arah yang jelas? Mari kita selami perjalanan PBS dan bincangkan perkara yang ramai orang tidak berani sentuh. Baiklah, PBS ditubuhkan pada 5 Mac 1985 oleh Tan Sri Joseph Pairin Kitingan. Pada awal penubuhannya, PBS bukan sekadar sebuah parti politik, tetapi satu simbol kebangkitan rakyat Sabah. Ingat lagi sejarah masa itu, PBS berjaya menumbangkan dua parti gergasi, yaitu USNO dan Berjaya, yang sebelum itu mendominasi politik di Sabah. Rakyat pada masa itu pun mahukan perubahan. Mereka mahu pemimpin yang benar-benar mewakili suara Sabah. PBS berjaya memenuhi kehendak itu dan telah menjadi kerajaan dari 1985 sehinggalah 1994. Tetapi seperti yang kita tahu, dalam politik Sabah, kemenangan tidak semestinya bertahan lama. Pada pilihan raya negeri 1994, PBS menang dengan 25 daripada 48 kursi. Cukup untuk terus memerintah. Tetapi apa yang jadi selepas itu? Beberapa wakil rakyat PBS lompat parti ke BN, Barisan Nasional, menyebabkan PBS kehilangan majoriti dan akhirnya kehilangan kuasa. Sejak peristiwa itu, lompat parti seakan menjadi budaya di dalam politik Sabah. Persoalannya, sampai bila fenomena ini akan terus berlaku? Dan lebih penting, apa yang PBS belajar daripada pengkhianatan ini? Dr. Joachim Gunsalam yang kini memangku jawatan Presiden PBS menegaskan bahwa PBS telah melalui pelbagai cabaran. Dari dipandang rendah, diherdik hinggalah diramalkan bakal berkubur. Tapi PBS masih lagi berdiri. Persoalannya berdiri dengan kekuatan sendiri ataupun sekadar menumpang kuasa dalam gabungan kerajaan. Kalau kita tengok sekarang, PBS bukan lagi kuasa utama seperti dahulu. Mereka kini sebahagian daripada gabungan rakyat Sabah GRS, satu pakatan yang terbentuk selepas pilihan raya negeri Sabah 2020. Jadi, adakah PBS ini masih lagi mampu bersuara dengan lantang di dalam gabungan ini? Atau mereka sekadar mengikuti arus demi memastikan kelangsungan parti? Salah satu perjuangan utama PBS sejak dahulu ialah untuk memastikan hak Sabah dalam Perjanjian Malaysia 1963 dipenuhi. Tetapi jujurlah, sejauh mana pencapaian dalam hal ini? Ya, kita sering dengar pemimpin bercakap tentang tuntutan hak minyak, kuasa autonomi, dan pembangunan yang lebih adil. Tetapi selepas 40 tahun, berapa banyak daripada tuntutan ini benar-benar terlaksana? Atau ini sekadar modal politik yang diulang setiap kali pilihan raya? Rakyat Sabah sudah lama menunggu, tapi sehingga kini kemajuan Sabah masih jauh ketinggalan berbanding negeri-negeri lain di Malaysia. PBS juga bercakap tentang memperjuangkan kestabilan politik. Tetapi kalau kita lihat sejarah, PBS sendiri pernah bergabung dengan pelbagai pihak dari menjadi pembangkang kepada kerajaan, kemudian keluar, masuk semula, dan kini bersama GRS.
Adakah ini menunjukkan kepintaran strategi politik ataupun ketidaktentuan hala tuju? Dan bagaimana rakyat melihat perkara ini? Adakah mereka masih lagi percaya kepada PBS sebagai parti yang benar-benar memperjuangkan hak Sabah, atau mereka melihat PBS sebagai parti yang hanya menyesuaikan diri mengikut keadaan politik semasa? Satu lagi perkara yang menarik untuk dibincangkan ialah bagaimana PBS menarik minat golongan muda. Dunia politik hari ini sudah berbeza. Golongan muda lebih cenderung kepada isu-isu semasa, hak asasi, ekonomi digital, dan keadilan sosial. PBS yang berusia 40 tahun perlu bertanya kepada diri sendiri, adakah pendekatan mereka masih relevan untuk menarik generasi muda? Kalau mereka masih bergantung kepada cara lama, yaitu kampanye tradisional, ceramah di dewan, dan manifesto yang berulang-ulang, adakah itu cukup untuk memastikan kesinambungan partai? Saya rasa mungkin agak sukar lah kalau itulah yang mereka akan buat. Dan akhirnya, kita tidak boleh lari daripada membincangkan soal integriti dan rasuah. Sejarah politik Malaysia termasuk Sabah dipenuhi dengan isu ketelusan, salah guna kuasa, dan juga politik uang. Jadi bagaimanakah nanti PBS ingin memastikan mereka ini bebas daripada semua ini? Bagaimana pula mereka membina keyakinan rakyat bahwa mereka benar-benar berjuang untuk Sabah dan bukannya hanya untuk kepentingan pribadi pemimpin? Jadi apakah pendapat Anda semua? Adakah PBS masih relevan dalam politik Sabah? Adakah mereka masih benar-benar memperjuangkan hak rakyat Sabah atau sekadar parti lama yang berusaha untuk kekal relevan dalam dunia politik yang semakin berubah? Jadi, adakah PBS masih suara Sabah yang sebenar atau sekadar bayangan daripada masa lalu? Itu yang kita perlu pikirkan. Baiklah, jangan lupa untuk tinggalkan komen Anda di bawah, di ruangan komen di bawah, sebab kita ingin tahu pendapat Anda. Dan kalau Anda rasa video ini beri manfaat, tekan butang like dan share dengan kawan-kawan semua. Subscribe juga untuk lebih banyak analisis politik Sabah yang panas dan penuh kontroversi. Sampai jumpa lagi, stay informed, stay critical, dan teruskan perjuangan untuk Sabah.